Okay, next. Nombor 7. Kecurunan tangent dan kecurunan normal. Okay. Sekarang kita akan tahu fungsi pembezaan ni apa. Sebenarnya pembezaan ni kita nak cari kecurunan tangent satu lengkung. Tangent tu apa? Tangent tu maksudnya satu garis apabila ia menyentuh satu titik pada lengkung. Okey. Macam ni. Inilah tangent. So, apabila sini adalah fx, lengkung ni f, lengkung fungsi fx. So, garis tangent ini kecurunannya adalah f prime x. Okay. So, contohnya diberi y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Kita bezakan dulu dy per dx sama dengan 2 tolak ke depan 2x. Okey, 4 kosong 2x je. Okey. Kalaulah sini diberi nilai x-nya adalah 1. Nilai x adalah 1. So, kita gantikan ke dalam ni je. Gantikan 2 dalam 1 sama dengan 2. So, kecurunan bagi garis ni, garis tangent ni adalah 2. Itu je. Lepas tu, dalam satu topik ni, selalunya dia akan suruh kita cari persamaan tangent dan persamaan normal. Sebelum tu, normal ni apa? Normal ni, dia serenjang dengan tangent. Serenjang. Apabila kita kata serenjang, 90 darjah. Apabila kita kata serenjang, macam mana nak cari normal ni? So, kita guna pakai ni je. Kecurunan M1, M2 ataupun M tangent darab M normal akan dapat negatif 1. So, contohlah. Kecurunan tangent bagi lengkung ni adalah 2. So, kecurunan normalnya ialah M tangent M normal sama dengan negatif 1. M tangent 2 M normal. So, M normal sama dengan negatif 1/2. Itu je. So, macam mana kita nak cari persamaan ni? Kalau soalan tu suruh kita cari persamaan, kita just masukkan ke dalam y sama dengan m x tambah c. Okey, dalam persamaan ni. So, m ganti kan. Kalau nak persamaan tangent, gantikan dengan kecurunan tangent. Okey. So, macam mana kita nak cari y dan c tu? Nak cari y, kita just gantikan x yang telah diberi ke dalam persamaan asal y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Contohlah, dia cakap x dia sama dengan 1 kan. So, y sama dengan 1 kuasa 2 tambah 4 jadi 5. Y sama dengan 5. So, apabila y ada, kecurunan ada, nilai x ada, kita boleh cari c. Itu je. Sama juga dengan persamaan normal. So, seterusnya yang ada kaitan juga dengan kecurunan tangent apa ni? Turning point. Turning point ni kita kena ingat dy dan dx dia kecurunan tangent dia adalah kosong. Kenapa? Contohlah daripada graf ni, kecurunan titik minimum, titik pusingan dia sini, dan tangent dia akan mendata je. So, apabila mendata, tiada kecurunan kan? Kecurunan dia kosong. So, okay. Itu je turning point. Dan titik maksimum, titik minimum. Titik maksimum dan titik minimum ni selalunya dia akan tanya apabila ada graf kubik. Graf kubik, sebabnya graf kubik ni dia akan ada dua-dua titik. Titik minimum, titik maksimum. So, dia akan suruh kita tentukan mana satu titik minimum dan titik maksimum.
So contohlah macam persamaan ni, y sama dengan x kuasa 3 tambah 4x tambah 1. So kita just bezakan buat kali pertama dan bezakan kali kedua untuk kita tahu titik tu adalah maksimum ataupun minimum. Turning point dia maksimum ataupun minimum. So macam mana? Sebelum tu, macam mana kita nak tahu koordinat x bagi turning point ni? Kalau graf kubik. So macam ni. Turning point kan kosong kan? Nilai turning point, kecerunan turning point adalah kosong. So sini kita akan nampak 3x kuasa 2 tambah 4 kan? Apabila kita bezakan kali pertama, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 4. So kita just gantikan kosong, 3x kuasa 2 tambah 4. Okay, kita just cari punca untuk ni. Apabila kita dapat punca, contoh punca ni adalah 1 dan 2 kan. Contohlah 1 dan 2 punca dia. Kita just gantikan apabila kita bezakan buat kali kedua yang ni. So kita kena bezakan buat kali kedua. Kali kedua 6 kita di kuasa 2y per dx kuasa 2 2 darab 3 6x je. Dan kita kena gantikan lah. Lalunya dia akan dapat negatif kat sini. Dan satu positif, satu negatif. Atas persamaan yang kita dapat lah. Okay. So kalau just gantikan x ni ke dalam pembezaan kali kedua. Apabila kita dapat nilai perbezaan kali kedua tu di x kuasa 2 lebih besar pada kosong. So itu maksudnya kita akan dapat titik minimum. Apabila kurang pada kosong, kita akan dapat titik maksimum. Okay. Kalau lebih besar pada kosong, titik minimum. Kecil pada kosong, titik maksimum. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita ingat dalam fungsi kuadratik, dia akan cakap kalau ax kuasa 2, apabila a ni lebih besar pada kosong, dia akan jadi graf senyum kan? Graf senyum. Apabila graf senyum ni, dia nilai minimum. Apabila a kecil pada kosong, dia akan graf masam. So sini adalah maksimum. Okay.